Itulah kita biasa dengar suara-suara di tempat kita ni tu bunyi Quran tak akal ke melo ni bunyi ke sahabat nak pakai apa nak tak reti dan nak terjemah ke Melayu dia mau tak benar dia mau takut lari maksud Quran baik kata dia mau tak reti sini lagu tu itulah cara berfikir ashabul a'raf. Amu ingat ni hak ramai amu. Ramai amu lupa nak mula nak ngaji tafsir Quran orang lagi. Orang lagi. Hai, ngaji apa kak? Tafsir Quran. Kalau mula kak kena reti kita. Orang bala kita ni tak batuk ngaji bekoh cukuplah. Itu email tu. Kalau kita tu email tak tahu. Orang yang tidak dapat mengawal dan meraihkan syu'un yang berubah-ubah, syu'un ilahi lah, urusan Allah. Allah ni kulla yawmin huwa fi sya'. Setiap hari, setiap masa, setiap saat, Tuhan kerja tak putus. Jadi harus kita melihat syu'un dia, perkembangan alam, ataupun sunnah alam lah kita boleh kata. Mana lo ni dunia nak mana. Jadi kita kena cari ilmu yang dikanak di zaman. Jadi hak ni lah kalau panggil apa ni kata-kata hikmat tu. Kata-kata hikmat. Jadi Sayyidina Ali ni satu sahabat yang memang kemampuan dia berat kepada sufi. Kemampuan dia. Jadi cara berfikir gapo semua alat tu lah. Jadi zaman dia tu sudah pun direkod oleh orang. Dia berpesan kepada rakyat-rakyat jelata pada masa itu. Masa dia dah khalifah. Dia kata awak semua ingat ajarlah ilmu ke anak-anak tu ilmu dia nak hidup pada zaman dia. Kerana orang tu semua Tuhan jadi untuk zaman dia. Bukan zaman ni. Jadi bila gitu, zaman dah berubah. Jadi kita nak ajar, nak ajar anak ngaji itu tengok keperluan dia. Dia nak hidup zaman itu. Jadi ilmu pun sesuai dengan zaman itulah. Jadi kalau kita beri ilmu tak sesuai zaman itu, berarti dari itu tak ada bekal lah dia. Bekal yang kita beri itu tak sesuai dengan zaman. Kalau misal supaya misal zaman apa ni sekolah ada dah sekolah harap ada dah dan nama tu tapi oleh kerana suasana tidak mengizinkan amal mengaji sekolah harap jadi terpaksa amal nak mengaji juga mengaji ke pondok. Jadi hal sebenarnya zaman hamba tu wajar ngaji ikut sekolah Arab tu. Sebab zaman nak gitu. Zaman nak gitu. Sebab lelah di mana-mana pondok pun kalau mati tu guru, biasanya matilah pondok. Habis. Jadi bekas pondok tu bila selesai, pondok pasti semua tu dah habis tu guru dah. Dia ada 3 tu guru mula tu. Habis tu. Dia tu guru duduk mikir mana-mana tu kekal pondok dia. Dia ambil anak murid dia hak masa-masa kepala lah. Nikah dengan anak dia. Nikah dengan. Jadi berartinya kawan tu tidak akan pindah mana-mana duduk situ lah. Jadi bila tu mati, nak tu ambil alih tempat. Jadi kekal lah lagi. Tapi berapa lama nak kekal? Berapa generasi boleh kekal? Itu keadaan. Cucu dia. Cucu tu guru tu duduk pondok, ayah dia ngaji pondok, dia atas kemaha anak dia. Atas kemaha. Jadi bila atas kemaha, baru tak puas kemaha atas semua.
sama habis Mesir ke Jordan ke tak kira. Balik jadi calon benih orang itu semua bunyi dia berlaku. Apabila benih itu begitu berubah. Dia tak ngajar pondok dah, dia tak ngaji lah mana pondok. Pondok dah stesen lain. Tak lupa. Jadi berarti anak tunggu sendiri, cucu tunggu sendiri itu kau dulu. Boleh tahap dengan cara saat ni je nak ambil mana-mana masa kepala gitu lah. Itu hak dah pula macam tu. Meraihkan syu'un ilahi yang berubah-ubah. Memang syu'un Tuhan itu berubah semua. Ini bermakna mereka tidak faham maksud firman Tuhan pada ayat 3 di atas. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Jadi kalau kita baca tidak bekoh tu semacam tidak bekoh dia tidak berubah. Dia tak berubah. Satu tak pun semasa dia dapat. Jadi kalau 300 tahun dulu orang dulu fikir dulu kan, maka 300 tahun dulu lah kita baca hari ni. Lagu tu. Dan kan alam yang dah berubah jauh dah. Berubah jauh dah. Saya telah benar-benar yakin sekiranya tidak dipelihara segala kemuslihatan yang lahir daripada hikmah al-Imam Waliullah di negara kita, di Delhi ni, di India tu, kata Syekh ni, dia yakin mati ni kalau kebaikan yang lahir daripada hikmah Imam Waliullah di negara India tu tak dipelihara, tak dijaga dengan baik, sudah tentu ramai manusia akan keluar dari Islam pada 200-an tahun akhir. Maknanya 200 tahun, 300 tahun lah. 300 tahun. Learning 1900. 1300. 1400. Mana tu lah. Jadi saya sudah andaikan orang Islam yang ada dia dah hukum akan berpindah agama, beralih. Sebab ruh ajaran Al-Quran sendiri itu tidak ada dalam masyarakat. Layak nalik dah tak ada. Jadi orang pun tak keliru pada mana dah lah. Jadi kalau ini memang benar berlaku. Sebabnya kamu dah baca satu buku sejarah yang ditulis tu, sejarah Maulana Gapo Dakwah Tabligh. Maulana Ilyas. Jadi Maulana Ilyas orang pergi ke arwah ni Haji lah. Dia tunggu lah. Bukan lama. Dia tunggu orangnya. Jadi bila dia habis mengaji, dia tengok suasana masyarakat di India sudah berubah. Walaupun dia tunggu pakai pelajaran, orang sini hidup mengaji, tetapi dari sudut penguasaan orang yang adalah ilmu cukup kecil. Orang miskin umum tak boleh mengaji. Orang miskin memang tak boleh mengaji. Sebab itulah dia diubah tu. Dia pergi dengan pakaian, pergi dengan makanan, pergi dengan kitab. Gilah siapa nak mengaji. Walau sampai hari ni pun masih pergi lagi. Karena mana kepada masyarakat India ni, orang nak mengaji, bukan senang orang nak mengaji. Itu masalah. Jadi orang kita sini pengaman juga ada susuk-susuk, kalau tak boleh mengaji sini, kita semua boleh mengaji. Kenapa? Dia beri roti, dia beri kain pakar, tak ada apa-apa. Buku dia beri,
Sebab dia buku sana, dia cetak, kulit-kulit dia tak buku. Cetak begitu. Maka apa? Nak suruh semua orang boleh milik buku. Jadi kalau buku kulit ke apa, dia harga kulit tu berapa pula? Dia kira belakang. Jadi kita tengok, apa dia awak. Jadi kita tak tahu rahsia ni. Dia rahsianya tujuan nak suruh semua orang itu boleh milik buku. Itu ya tujuan dia. Jadi dengan sebab tu kita tahulah gulungnya miskin dan gulungnya buta huruf cukup tinggi di India. Cukup tinggi. Dengan sebab tu jahil banyak. Arti ramai orang tak tahu. Ramai orang tak erti. Bila ramai tak erti, kau mengaji alim tu, memang alim. Ya, ada kebolehan, ada peluang boleh mengaji. Pandailah. Kau tak boleh juga. Tak ada. Sama Hindu je. Sama Hindu lah. Bila mari zaman Maulana Ilyas tengok, orang Islam sendiri tak nak beza dengan orang Hindu. Rupa tu sama tu lah. Rumah kau dulu. Rupa Hindu, rupa Islam tu rupa je lah. Beza. Sebab muka dia anak-anak dia berlaku. Buku, 20 buku, 100 buku. Anak-anak dia berlaku. Tetapi boleh kenanya orang Islam tidak tanya nama apa. Itu je. Kita nama apa? Nama Elia. Islam ni. Itu je. Nama Abdullah, nama Rami, misalnya. Jadi daripada situlah Maulana Ilyas cuba cabut daripada masyarakat umum. Cabut nama Ilyas, nama Qadir, nama Abdullah, nama Abdul Rahman, cabut aja ke masjid. Tak tahu kau satu. Tahu satu. Ajak tu ikut aku lah. Aku semayang. Nak suruh kena semayang. Nak suruh kena masjid je. Jadi usaha dia tarik. Lama dia boleh tarik. Lama dia ke masjid. Tapi tak butuh huruf lah. Butuh huruf. Jadi bila dia buat gitu berjaya dalam kawasan dia. Maka dia cubalah, pakak kita pergi cuba keluar sikit daripada kawasan. Jadi, bunyi satu kawasan. Kalau kita sini, tidak jauh. Dia tupak di kawasan dia. Dia di kawasan Sari. Sari jalan kereta api. Tempat dia tu. Di sana. Lagu tu juga orang lain tu. Jadi, buat dia. Tarik. Jadi, bila begitu, dia nampak dia buat di India tu berhasil boleh tarik orang Islam di jalan Hindu tu. Sebab orang ni tak tahu apa kata belakang. Mari gaya dia gaya belakang. Hindu gaya dia gaya semua. Sumpah lah belakang. Kalau lu berok pakai bulu tarik tak ada. Orang Islam tu Hindu tu sumpah lah. Tak ada lu berok. Bulu. Kita sini bila nak ada belakang. Itu keadaan masyarakat dia. Keadaan masyarakat dia. Jadi mungkin kalau royak gitu seseorang, ya Allah. Orang kata begitu. Nak tahu ya tak ada terang dia. Aku tak kira kelab. Aku nak cerita aja. Tapi cerita orang yang boleh dipercayai. Sebab modus tanah lama, berpuluh tahun tak kira tahu. Jadi kalau kita banding dengan masyarakat kita, memang jauh lah. Memang jauh. Zaman dulu kuliah gitu dah tu. Masyarakat kita buta huruf itu cukup tinggi, arti lama juga orang dah pandang dulu. Walau zaman dulu orang ngaji pondok belakang, tapi ngaji pondok pun dia pandang dulu jauh. Pandang dulu jauh. Dia belajar ngaji pondok begitu. Cuma orang tak ngaji itu memang tak ada lah. Dengan cara itulah masyarakat antarabangsa dapat tegak hingga ke akhir zaman. Dengan cara yang disebut tadi. Dia yakin kiranya tidak dipelihara segala kemaslahatan yang lahir daripada hikmat Imam Waliullah negara kita
sudah tentu ramai manusia akan keluar dari Islam pada ratusan tahun akhir. Orang tersik dari Islam. Ya, kenapa? Karena memelihara pemikiran Ashabul A'raf yang mewajibkan kita di dalam pembaharuan. Kerana orang duduk dalam zaman Ashabul A'raf. Sebab itulah kita biasa dengar suara-suara di kita ni pun bunyi Quran. Tak pakar je melo ni. Bunyi ke sahabat. Nak pakai apa? Nak tak kerti. Dan nak terjemah ke Melayu, dia mau tak benar. Dia mau takut lari maksud Quran, baik tak kata dia mau. Dia tak kerti sini. Lagu tu. Itulah cara berfikir Ashabul A'raf. Amu ingat ni Hazami Amor. Hazami Amor lupa nak mula nak ngaji tafsir Quran orang lagi. Orang lagi. Mengaji apa kat tafsir Quran? Kalau Allah kan kena berhenti kita. Orang bala kita ni tak batuk ngaji bekoh sukutlah. Itu ayatnya. Tu hak tidak raih tu. Hak amudan dengan Hazami Amor sendiri. Dia kata begitu. Tapi kitanya tidak lagu tu. Biarlah dia kata begitu. Kok kita lagu lain. Ini kita buat lagu kita lah. Tidak bakal hak demo. Jadi pengaruh daripada suasana masyarakat Ashabul A'raf tu masih menebal dalam masyarakat kita pun. Kita masih dalam Ashabul A'raf ni. Masih menebal. Sebab bila bunyi satu perkara agak luar biasa sikit. Orang tu kata, orang ni kata, orang tu kata. Jadi dia kata tu muka dia Ashabul A'raf tak tahu ke satu. Nak bagi orang kuat dengan dia. Kalau rakyat dia tak kerti. Itu gejala. Ayat 4 Allah berfirman, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Berapa banyak sudah negeri yang telah kami hancurkan dengan mendatangkan seksaan kepada penduduknya di waktu malam maupun di waktu siang pada saat mereka itu sedang tidur. Kalau malam, kalau siang sedang kerja. Tulis ayat zaman itu. Maka zaman lalu ni berlaku di Iraq, berlaku di Afghanistan. Tak termasuk dalam wa min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayata. Sama je tu. Sama je. Tinggal lagi dia berubah tu betul kerana suasana zaman berubah. Itu saja. Tapi bala yang telah turun tu ia dah. Tinggal lagi apa yang berlaku tu memang kita tidak setuju, tak kena. Tapi tak kena itu ketetapan Allah. Kita harus ingat. Walau kita tak kena pun ketetapan Allah. Bila ketetapan Allah, kita kena terima dengan baik. Sebab Tuhan buat tu ada hikmah. Ada rahsia di sebalik itu yang mungkin kita tidak faham. Gapotan. Itu je lah. Jadi kalau kata kita nak kata tidak wajar. Takkan Tuhan tak tahu secara semua kerja. Tuhan tidur kok. Celah-celah ada yang buat kerja tu. Kata buat. Kalau Tuhan pandai tidur juga tak? Supaya orang lain. Boleh tipu lah Tuhan tu artinya. Kita boleh tipu. Fama kana da'wahum irja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Waktu azab kami itu datang menimpa mereka. Mereka mengakui kesalahannya dengan katanya, sesungguhnya kami ini orang-orang yang zalim. Dia mengaku kalau azab kami lagi, dia mengaku kita ni jahat, kacau. Ini orang nyanyi pula. Jadi orang zalim tu sama ada orang zalim diri sendiri dan orang zalim ke orang lain. Orang zalim diri sendiri pun
Termasuklah kalau ilmu tak boleh belajar. Tu buat nyanyi sendiri. Supaya budak-budak itu tengok kan. Mula daripada buka sekolah itu. Boleh putus sikap kena ibu mari. Orang ngajar di sekolah. Tapi dia guru tu saja, tak buka sekolah. Kuning ni. Pukul 10 dia mari pula. Singgah makan nasi gaul. Kedai kopi. Pandang kata tuan. Pagi-pagi mau pak buka nak ke sekolah pergi lah dia ni. Pergi dia tak ke sekolah. Belum utuh. Rumah lah tu dia duduk makan situ. Dia pergi pula rumah. Rumah tak ada dah. Utuh. Itu keadaan. Jadi dia buat nyanyi ke diri dia sendiri. Lah ni tak ngaku lagi. Sikit-sikit lagi dia berasa dia ngaku lah. Sesungguhnya telah kami sebut dahulu bahawa maksud qaryah wa kam min qaryatin banyak dah negeri-negeri yang telah kami hancurkan musnah. Jadi dimaksud dengan qaryah di sini di sisi kami ialah sebuah masyarakat yang khusus. Satu qaryah ni satu masyarakat. Sebab begitulah keadaan masyarakat zaman dulu. Tidak macam masyarakat kita di sini. Itu pun dia sebut tu masyarakat tu kawasan. Dengan bahasa yang khusus. Kerana terdapat para nabi di setiap tempat yang masyarakatnya tidak ramai itu tidaklah memberi kesan pada sejarah. Jadi nabi itu banyak mari. Mungkinlah ada nabi dalam sebuah masyarakat yang tidak begitu ramai. Tapi nabi-nabi itu tidaklah begitu besar peranan dia dan tak disebut di dalam sejarah. Semuanya hak di dalam masyarakat kita orang Islam ni dia kata wajib kena percaya 25 nabi. Ya. Dia kata itu hak ulama kata. Bukan hak Tuhan kata. Tidak Tuhan, Tuhan ulama je. Cuma dalam Quran Tuhan kata banyak nabi yang dia utus. Dia tak raya banyak mana-mana. Cuma dia kata sebahagian aku raya, sebahagian aku tak raya. Lagu tu je. Kalau kita tengok dalam buku-buku yang ditulis oleh ulama juga, ulama zaman dulu lah. Jadi istilah dia tu pun kita tak kenal dah. Dan tak diguna dah buat zaman lah ni. Dia kata seketi 2 laksa. Gapo seketi tak tahu. Banyak mana? 2 laksa tu tahulah laksa. Laksa bukan laksa banyak tu. 100,000. 10,000 selasa. Jadi dia ni seketi tu main mana? Dia boleh juga. Memanglah ada pengertian di sebuah zaman tu. Tapi zaman ini tak ada dia. Tidak diperbarui. Cuma dalam Quran ayat sebahagian dia raya, sebahagian tak raya. Tu je. Jadi harus sebagai raya dalam itu 25 tu sekitar tanah Arab. Kalau luar ada kawasan tanah Arab, dia tak raya. Dia tak raya. Raya nak agak pun bukan masyarakat Arab, bukan negeri lain tu. Situ je. Banyak lagi lah di Afrika, di Amerika, mana-mana raton. Itu dia tak raya. Hanya didapati contoh para nabi pada setiap kaum yang mana di sisi mereka mempunyai masyarakat yang kuat. Jadi kalau mana-mana masyarakat yang kuat, gagah, tercatat dalam sejarah, memang masyarakat itu ada nabi. Sebab nabi-nabi ini pemimpin masyarakat. Gitu. Maka tidaklah sunyi masyarakat itu wujudnya penyeru kepada kebenaran. Wa in min syai'in illa qala fiha. Tak ada satu pun
manusia, kelompok manusia dari dunia ni mereka terangkan apa Nabi? Nabi, yang mana Nabi itu gereja muzid lah, tidak gereja Rasul, tidak lah, gereja muzid, penyeru, penyedap. Dengan itu jelaslah firman Allah pada surah Asy-Syu'ara, firman-Nya wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Maksudnya tidak ada negeri yang telah kami binasakan melainkan sudah kami kirim utusan yang memberi peringatan kepada mereka. Artinya mana-mana kaum yang sudah musnah tu, semua kaum tu dah ada orang dulu buat beraya ada baik dulu. Ada rasul yang dulu menyapa dia. Sama ada menetapkan negeri yang kecil, termasuk dah dalam bandar dan negara besar, setiap qaryah yang tiada di situ nazir, sama ada nabi atau siddiq, itu semua itu termasuk dalam gulung yang mufahamun dia panggil belakang. Maka tiada tetap di situ dalam lipatan sejarah. Kami dapati ahli bahasa mentafsirkan qaryah dengan tepat berhimpun. Seperti virus abadi. Nama tepat itu. Itu lebih dekat bagi menggambarkan masyarakat antara bangsa. Firman Allah pada hujung ayat 5, illa an qalu inna kunna zalimin. Fama kana da'wahum hijja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Dari situlah dapat diketahui bahawa perkara yang benar itu telah pun sampai ke pengetahuan mereka, tetapi mereka tidak mempedulikan. Mana rasul-rasul itu sama ada dia muzir ke ataupun salihin ke, tapi orang siddiqin ke, mana orang itu telah pun menyampai dan telah sampai pada orang itu. Tetapi orang itu tidak endok, di mana akhirnya menerima tindakan daripada pihak Allah. Kerana itu dia mengaku dia zalim, kerana dia tahu dia. Maka apabila mereka telah diazab dan diambil tindakan melalui satu revolusi, barulah mereka mengetahui. Sudahlah bila kena sakit, bila kena mari. Jadi kalau kita tidak sedar. Jadi penyampaian kebenaran kepada masyarakat manusia adalah di antara ketetapan Tuhan yang Maha Pemurah. Itu memang dia Tuhan itu. Nak wayak kau orang yang benar baik, berbanding dengan benda yang tak baik, di atas tu orang-orang yang tolong menyampai. Tinggal lagi orang yang tolong menyampai itu, dia tu rasul kau tak rasul kau, orang tak tahu. Orang tak tahu. Tinggal lagi orang berkenaan itu kadang-kadang dia betul-betul menyatakan bahawa dia ni rasul. Mana utusan Tuhan. Bukan mana dia tu mari sengaja main-main tu. Lagi tu. Jadi orang rasul selain berpikat Nabi lah, pikat Nabi, itu memang tidak ada lah sekarang. Tapi orang rasul pikat lain macam muzir ke, salihin ke, ataupun siddiqin ke, itu memang ada. Memang ada dalam masyarakat. Setiap zaman, setiap masa. Jadi waktu lah yang dipanggil dalam istilah syariat dia panggil mujaddid. Mujaddidin. Orang yang memperbaharui kanak agama, sistem dia. Jadi penyampaian kebenaran kepada masyarakat manusia adalah di antara ketetapan Tuhan yang Maha Pemurah. Ianya perlu wujud dalam suatu masyarakat. Maka Quran merupakan imam kepada sistem ini. Jadi dia lah kepala Quran ini. Oleh itu, menyampaikan kebenaran kepada masyarakat manusia
adalah termasuk ketetapan Tuhan yang Maha Pemurah. Sungguh pun kita telah mengatur, kita telah membuat plan. Jadi semua tu dia tidak lari daripada ketetapan dan plan yang Tuhan telah tetap di azal. Bukan kita boleh buat suku, hak Tuhan suku, tidak begitu. Tuhan terganggu ni, kita berlakon. Tak ada. Tak ada muka lagu. Ini harus kita ingat. Kalau Tuhan tidak ubah, kita tidak berubah. Builah kita nak berubah lah mana-mana berubah. Tak berubah. Kalau Tuhan tidak boleh berubah. Bacalah ayat tu. Bacalah ayat tu. Jadi ayat tu ayat kemajuan dua bangsa ada. Satu tahun sehingga kaum tu sendiri mengubah. Jadi berarti kaum tu usaha berubah nak. Bermakna gitu. Dan gitulah harus baca apa. Gitulah. Sehingga sebahagian di antara orang Islam itu engkau tak ada pada ngaruh belakang ni. Kita baca ayat lagi tu lah. Dia engkau pada. Qadar ni ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan ni sebelum Allah Ta'ala jadi alam, jadi dunia ni lagi. Ia dah tetap dah segala-gala. Inna Allah qadar asya qabla an yakhluqaha. Tuhan telah menetapkan semua perkara ni sebelum dia jadi nak lagi. Sebab kita nak buat rumah kita. Rumah tak ada lagi, tak ada habuk lagi. Tapi kita sudah takdir dah. Rumah kita ni panjang sekian, luas sekian, begitu buat butikak nak buat, dapur balik mana, dalam lagu mana, dapur. Kita dah plan dah, semua ada. Tapi mana rumahnya? Tak nampak lagi. Dia pegang pelan saja 2, 3, 4 tahun. Tunjukkan ni rumah saya. Ni rumah saya. Padahal tadi duduk rumah saya. Saya duduk. Dah cukup dah PT projek. Panggil tukang. Kau bagi barang. Kau buat. 6 bulan, 7 bulan siap. Ni rumah. Jadi rumah ada ni. Kau dah lepas mula ni. Atau kau dah tulis dalam pelan tu. Jadi Allah Ta'ala buat dunia pun lagu tu juga. Lagu tu juga. Belum ada segala-gala dia tak ada. Lepas tu dia mengada. Pada yang mengada dia sebut 7 hari. Nah, jadi langit bumi. Fi sittati ayyam. Nah, hari yang 7 hari rehat dia kata. Cuma istawa 'alal 'arsh. Istawa 'ala itu ada kursi. Pada hari rehat lah. Hari tak kerja. Hari minggu. Istawa. Jadi 7 hari. Bapa tu yang tak kuasa kena buat sekelip mata. Tak kuasa kau. Kalau kita mana kekuasaan Tuhan, bapa tak boleh buat. Tapi bapa tak buat tu. Ada hikmat dalam video. Tak 7 hari yang dia buat. Bukan sekolah kita bilang. Hari dia bukan hari kita. Hari kita ni jaga belajar ni hari kita. Hari dia 1000 tahun tu baru tahu lalu. Oleh itu menyampaikan kebenaran kepada masyarakat manusia adalah termasuk ketetapan Tuhan yang Maha Pemurah. Menyapa, berdakwah. Berdakwah, beritahu kepada orang. Ini pun termasuk dalam ketetapan Tuhan juga. Bukan satu orang nak berdakwah tu dia boleh berdakwah, Tuhan tak tahu. Tak tahu, dia kepada mereka. Esok-esok kadang dia boleh buat tutupan. Dia kena rekut. Masa tahu, esok takut Tuhan tak terlupa. Aku ada kedakwah itu. Ni jangan direkod. Takut tak ingat. Itu keadaan. Jadi kalau kita nak dakwah itu pun sudah pun ditetap oleh Allah. Ianya perlu wujud dalam sebuah masyarakat. Justru Al-Quran merupakan imam kepada sistem ini. Sistem dakwah Quran ni. Quran lah merupakan kepalanya.
Wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Kelak kami akan bertanya. Nanti kami akan bertanya kepada semua umat yang datang, yang didatangi Rasul itu. Tuhan akan tanya semua tu orang-orang yang Rasul Tuhan hantar. Dan kami akan tu Rasul pun Tuhan tanya, umat diutus Rasul tu kena tanya tu belakang. Jadi bukanlah orang ni boleh duduk buat tak lah supaya wakil hak baru ni lah. Hak baru ni dia kena kerja untuk kepentingan rakyat. Jadi bila bunyi lah betul semua pakai rakyat nak kerja khidmat ke rakyat belakang. Nanti kelih sekarang mana. Khidmat ke rakyat. Nanti kelih lah mana. Tapi bila ketua senyap dia tak bunyi. Tak bunyi. Ketua bunyi dia pun bunyi. Jadi hari ni ada chat lah balik rakyatnya. Kalau tak ada mari tu kita boleh buat repot lah. Tak mari weh. Jadi orang mula lepas-lepas dah. Nak boleh bayar aku tak boleh jadi ketua. Nak boleh bayar aku tak boleh. Apa nak kena repot. Jadi orang ni kalau tak nampak, buang weh tak nampak ni. Jadi boleh lah bersuara begitu. Jadi berartinya setiap orang tidak boleh berlepas diri. Sama ada Rasul ataupun orang yang diutus. Ini isyarat bahawa menyampaikan kebenaran itu berlaku sebelum manusia dibinasakan adalah perkara yang pasti. Yang belum kita musnah, belum kita ni dihapus oleh Allah, maka sudah tentu Tuhan hantar dulu orang, dulu rakyat, dulu menyedap kita. Sekiranya orang Islam yang mengajar telah cuai tugas yang menjadi kewajipannya. Kalau ya ni, kalau jual. Dia memang kalau ni semati ni. Kalau ni tidak, kalau lalu ni kalau semati. Mereka akan dipertanggungjawabkan ke semuanya. Sebabnya tu guru tu ada ilmu tu. Dia tu rumah dia aja tak ke mana-mana dia. Gitu je. Sekiranya berlaku kecuaian pada pihak masyarakat yang diutus Rasul, maka itu sudah menjadi tanggungjawab setiap individu dalam masyarakat ini. Artinya dua-dua pihak ini bertanggungjawab. Orang jahil, kalau dia khabar dia jahil, dia kena cari tu guru. Tu guru, kalau dia khabar dia tahu, dia kena berusaha tolong menyapa. Kalau dia tak tahu. Tak kira lah cara mana pun dia menyapa. Kau tak boleh menyapa cara bersuara. Cara surat. Cara buku kau, cara risalah kau, tak kira lah apa saja betul. Yang boleh tolong menyapa kepada orang lain. Wiseda kepada orang lain. Sebab tu guru ni, kalau kira-kira ni, dia ni wakil Nabi. Al-ulama warasatul anbiya baca. Dua itu untuk guru. Pasal apa dia orang itu terima, siapa Nabi. Tapi hak jadilah ke mana? Hak jadi jauh daripada api dengan emasnya, demokrat. Kita tu guru. Kita wakil rakyat. Kita tu guru. Kita wakil rakyat. Wakil rakyatnya orang gaji. Siapa dia gaji? Rakyat gaji. Rakyat gaji. Dia tak ada kisah nak makan apa semua. Cukup dah gaji dia. Tapi dia tak bergerak daripada tangga dia. Dia suruh orang di rumah dia. Kita kata dah suruh. Tapi dia yang tak tersia di rumah dia kalau dia habis air kopi. Kalau dia habis air kopi, kasih boleh jangan degilah orang itu. Rumah dia. Allah. Kalau amuk pergi dia kat kopi tapi kalau si Haji pergi dia kat kopi susu.
Jadi besok dah apa nak haji. Jadi patutnya lah jangan buat beza-beza. Orang KPO. Time pula kalau time lain tak apa dekat tanduk dah agak dah. Time pula. Kecil hati juga. KPO kepuan orang tak baik tapi susu. Jangan benar lalu. Tu guru, tu guru. Tu bayar duit tu guru je. Bukan apa. Tu guru dalam tu. Nak kalau hati tu guru, nak kata lah ke mana tak tahu ya. Qala naqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Kelak kami akan ceritakan kepada mereka dengan pengetahuan. Itu yang royak. Dia akan royak, dia jelas tu. Kawat semula. Pasal apa? Wa ma kunna ghaibin. Kerana tidak sekali kami ghaib. Kami lengok. Kami tak ada. Bukan Tuhan ni ghaib. Mana tak ada. Tuhan ni ada sama. Tak pernah hilang. Tak pernah tinggal berarti. Dari sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda. Jadi ini mengisyaratkan datang kepada mereka hakikat sebenar urusan itu. Urusan pergaulan antarabangsa. Kami menetapkan adanya alam misal. Setiap hakikat yang lahir di muka bumi ia menjadi ketetapan yang awal di alam misal. Kalau nak berlaku sini ni pasti benda itu sudah ada di alam misal. Sebelum pada kita turun sungai tu dalam kepala kita ada duduk. Sama dengan jala ke, ataupun kayu perahu saja ke, ataupun tahu ke, ada dalam kepala. Jadi bila kita pergi tu, kita buat apa benda ada tu lah. Apa yang sepatutnya kita boleh buat. Begitu juga Tuhan. Dia ada alam misal. Sebelum daripada mari ke alam nyata ni, di alam misal lah. Jadi alam misal tu dia ada beberapa perintah pula. Alu, kasar misalnya. 1, 2, 3, 4 misal. Baru dapat pada alam nyata ni. Jadi kalau sudah ada di alam misal, al-jibna itu berada dalam pengetahuan Allah. Oleh sebab itu, setiap sesuatu yang wujud di atas muka bumi ini adalah sebagai ma'lum. Sebagai ma'lum. Alasan. Sebab. Musabbab dia kan. Musabbab. Ila dengan ma'lum. Sebab dengan musabbab. Setiap sesuatu yang wujud di atas muka bumi ini adalah sebagai maklum daripada wujud terlebih dahulu di alam misal. Kemudian kesemuanya itu dijaga dengan rapi di alam misal. Kalau ada di alam misal itu kukuh. Kalau ada di alam nyata ni tidak kukuh. Ibarat macam cawan kita dulu. Dengan cawan duduk dalam alam misal. Alam cawan di alam misal dia tak punuh. Dia tak pecah, tak sumbing, tak kalah habis. Tapi alam yang lahir tu, kalau jual tu, dia balik kumuh, patut takar lah, sumbing lah, pecah lah, macam-macam. Jadi hal ni boleh hilang, boleh pecah. Jadi hal tu tak berubah-ubah. Dia boleh melahir sebanyak-banyak. Cawan. Jadi begitulah juga. Apa hak perkara yang ada di alam misal berbanding dengan hak yang ada di alam nyata ni. Selanjutnya dibentang pula selepas dikembalikan ke alam misal. Jadi bila kita mati kan, kita balik ke sana pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik ke Tuhan pula. Bahawa Tuhan ada di alam misal ke? Alam Pak Tuhan ni dia tidak panggil alam misal. Alam lahu. Alam lahu. Tapi alam lahu itu sebahagian daripada alam misal lah. Setelah kita menetapkan kaedah yang umum itu sebagai penghuraian lalu ini,
itu mudahlah kita, memudahkan kita. Jadi kalau kita royak kita arti tidaklah payah kita tahan. Menyampaikan dan menerima kebenaran adalah difardu ke atas dua bahagian ini. Menyampai dan menerima. Memberi dan menerima. Apa? Kebenaran. Beri juga benar dan terima juga benar adalah satu perkara fardu. Pasti, wajib ke atas dua bahagian ini. Pertama, bahagian yang sampai ilmunya ke peringkat yang tinggi. Jadi berarti orang yang tahu wajib dia beroyak kepada orang yang tak tahu. Orang yang tak tahu wajib terima berita daripada orang yang tahu. Mana lagi? Yang kedua, bahagian yang perlu kepada ilmu. Mereka itu seumpama orang dahaga perlukan kepada air. Orang yang perlu kepada ilmu. Tapi dia jadi masalahnya, ilmu ni perlu, tapi dia tidak sedar keperluan ilmu. Jadi kalau nasi tak makan, lapar cari. Air tak minum, bahasa dakwah cari. Tapi ilmu tu memang dia tak tahu tapi tak cari. Memang dah orang tak ada ilmu ni arti tak tahu. Orang tak tahu tu mana tak ada ilmu. Orang ada ilmu tu orang tahu. Tahu ni tahu banyak dengan tahu sikit tak serupa. Kalau kita tahu lah mana kata baru ni tu, tapi jalan nama. Kita tahu jalan kot tu dah. Jalan tak tahu. Jadi susah. Jadi kalau kita tahu semua jalan kot ni saja, kita boleh pilih jalan mana. Kalau kita ada kerja itu misal, tapi nak kata baru. Jadi kita satu kot ni, kita ikut tu lah. Kita pakai tu kata baru juga. Maknanya adalah perhitungan. Pasal kita tahu. Tapi kalau kita tak tahu, kok ni semua tak boleh ikut anda, ikut anda kita kata tak boleh kata baru lah. Jadi orang yang tidak berilmu, dia perlu kepada ilmu, dahaga kepada ilmu. Ilmu itu ibarat macam air yang diperlu. Setiap orang telah dihisapkan dengan diberi pembalasan ikut tahap amalan. Setiap orang, tapi orang siapa-siapa. Bila dia tu dihisap, diperhitungkan di antara amalan-amalan yang dia telah buat, maka dia berhak mendapat pembalasan. Sama ada pembalasan itu baik ataupun buruk. Qala Allah Ta'ala wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Maksudnya pada hari itu pemeriksaan terhadap semua perbuatan dan timbangannya adalah benar. Al-haq, kebenaran itulah yang menjadi pertimbangannya. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya. Artinya kebenaran itu siapa yang berat timbangannya, kerana banyak kebenaran pada diri dia itu, adalah mereka itu orang yang beruntung. Fa ulaika humul muflihun. Jadi berartinya kebenaran itu menjadi tajuk utama. Jadi bila pergi ke akhirat tu, dia nilai atas mana benar yang kita bawa. Ini dalam satu hadis Nabi kata, qulil haq walau kana murran. Kebenaran ni harus kita katakan.
Kebenaran ni harus kita nyatakan. Bukan satu perkara yang mudah. Sekalipun kita mengetahui benar, dan kebenaran itulah perlu dinyatakan kepada umum, tapi nak menyatakan kebenaran ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi hadis ada mengatakan benar ni perlu kita kata walaupun pahit. Arti tak ada siapa boleh terima, tak ada siapa boleh telan, perlu kita nyatakan juga. Itu kebenaran. Jadi sekarang ni kita nampak masyarakat manusia belum lagi matang. Khususnya orang Islam lah, tak matang. Jadi kalau dia dapati fikiran, pendapat ataupun kajian-kajian tulisan yang bercanggah dengan pendapat orang ramai, maka dia anggap suatu penyelewengan, satu kesilapan. Dia anggap begitu. Jadi ini satu perkara. Kebenaran itu menjadi pokok utama. Tetapi nak melahirkan kebenaran ni satu perkara yang agak sulit bagi orang yang tahu kebenaran, nak melahirkan kebenaran. Dan kalau kita nak tengok kebenaran ni semua orang terima, tidak pasti. Kalau Nabi Muhammad dulu biasa orang kata macam-macam, jadi orang yakin Nabi Muhammad ni cakap bagai benar, dan diiktiraf dari sudut pribadinya benar, daripada kecil lagi sehingga dewasa. Itu pun orang tak boleh terima bila sampai ke peringkat dia melahirkan kebenaran. Itu masalah jadi. Jadi wahyu Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala apabila tidak berlagu dengan kehendak dia. Tapi Tuhan kata faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang timbangannya berat, timbangan itu kebenaran dia adalah. Sebagaimana kebenaran yang ada pada diri dia, itu yang ditimbangnya. Maka itulah orang yang beruntung. Dengan arti barang siapa yang timbangannya berat daripada dua bahagian tadi, baik dengan tidak baik, mereka lah orang yang berjaya. Manusia telah berlaku kesilapan dalam tafsir maksud al-mursalin pada ayat yang lepas. Yang lepas ni walanas alannal mursalin walanas alannal ladhina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Perkataan mursalin, mursalin itu yang kami akan tanya juga rasul-rasul. Jadi orang yang kena utus itu pun kena tanya, rasul yang membawa utusan itu pun akan ditanya belakang. Jadi Syekh kata orang ni biasa silap di dalam tafsir maksud al-mursalin pada ayat ini. Mereka hanya mengkhususkan dengan lafaz mursalin itu kepada para nabi sahaja. Ini pak silapnya. Jadi Syekh tidak melihat al-mursalin itu rasul-rasul yang resmi datang daripada Allah yang dikatakan rasul-rasul itu. Sekiranya maksud itu ditujukan kepada pemimpin, maka itulah yang betul. Jadi termasuklah al-mursalin itu artinya pemimpin masyarakat. Itu pun mursalin juga. Jika dikhususkan semata-mata kepada orang yang diutus, yang digunakan pada kitabullah, itu suatu kesalahan. Alladzina ursila ilaihi itu orang yang diutus ya, rakyatnya baru. Jadi waktu yang bertanggungjawabnya orang balik atas tak tanggungjawab. Jadi pada ayat tu tanggungjawab tu kedua-dua pihak ni. Kau balik bawah pun kena, kau balik atas pun kena. Para Nabi mengambil tempat mereka.
Para Nabi mengambil tempat mereka, itulah golongan Siddiqun. Makna lepas pada Nabi itu, orang yang dalam grup dia juga Siddiqun. Dia zaman Nabi itu, lepas pada Nabi itu Abu Bakar Siddiq, itu juga Siddiqun. Dengan artinya orang itu dari satu sudut sama dia dengan Nabi, tapi dia tidak Nabi. Sebab Nabi dan Rasul itu hak wahdi, pemberian daripada pihak Allah yang tidak boleh kita usaha, tidak boleh suap kepada mana pihak beri pakat Nabi. Kalau zaman lain lebih banyak boleh datuk, biarlah dia tak ada apa faedah untuk orang ramai pun. Lebih banyak tak apalah, hadiah kereta ke beza 3 buah, maka datuk boleh lah. Tapi Siddiq ni dia tak ada tempat celah nak boleh suap tadi. Dia orang ni sama pada hakikatnya dengan Nabi, tapi dia tidak Nabi. Dengan sebab tu pendapat dia, kepahaman dia sama. Jadi bagaimana dia mencerita lah, Abu Bakar bila Nabi royak apa ya. Jadi ya tu yang agak ya tu kerana kasih Nabi, tak kira faham kau tak faham kau tidak. Walahai ya Abu Bakar ni sama dengan ya Nabi juga. Mana Nabi kata balas tu dia lah betul lah. Ibarat tukar rumah je. Tukar rumah hak bah tu, hak panah lah, bah tu konkret. Jadi tukar lah yang kerja sama tu, sama dengan tukar tu, dengan bah tu. Jadi dia boleh bertanya pergi mari. Kadang-kadang konkret pun tanya tukar. Tukar pun tanya konkret. Mana tu dia sama panah. Dulu kita milih. Sebab nak baca kasah tu bukan saja dan juga membalik para rasul telah tertipu. Ulama yang menjalankan tugas membalik para rasul telah tertipu. Jadi ulama ni dengan secara tak langsung dia jadi tukar tolong nyapa ke risalah Nabi Muhammad. Tu je. Jadi hak gulungnya ni lah boleh jadi tertipu ni. Mereka juga telah memfardukan kepada diri mereka ada maksum seperti para Nabi. Pak ni hak tertipu ni. Dia lihat Nabi maksum. Maka orang yang membawa risalah Nabi itu, maka dia kena maksum. Jadi maksum dia nya pelik. Buatlah gapo-gapo tak apa berlaku dia. Orang maksum. Tak semaya, tak apa judi, tak apa zina, tak apa tipu orang itu, tak apa. Pasal dia maksum. Maksum apa lah itu? Dia maksumnya orang terkawal daripada melakukan kesalahan. Mana-mana bentuk salah. Jadi kalau benda semua fitrah manusia kata salah, benda tu salah lah. Walau dia siapa pun. Jadi hidup jadi balatu. Jadi maksum balatu tu maksum yang timbul dalam kelompok Syiah. Syiah banyak dah. Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Ja'fariyah, buat kata-kata. Dia tak ada mazhab suku-suku lah. Masing-masing bawah kelompok. Kita orang sini berkali-kali pilih sana Beno. Macam kelompok ni Ismail. Ismail ni dengan Ismail ni tak serupa. Dengan Ismail ni tak serupa. Kamu Ismail. Aspek sikit ya. Sikit je. Tak serupa sikit je. Cuma tak serupa ni hak gulungan bawah ya bodoh-bodoh. Hak ni tak serupa. Kerana dia bodoh. Haji Ghazali tak kita pun kamu jangan bunyi. Kejap. Jadi jumpa dengan pensyarah UIA. Jadi dia membayangkanlah, dia membayangkan bahawa orang itu tidak setuju
melahirkan benda-benda kontroversi lah. Jadi bila dia ayat begitu, kita berkelitah lagi kepala. Rupanya pusat pengajian tinggi dibuka dalam Malaysia ni bukan nak suruh cerdik orang, bukan nak suruh orang cerdik, nak suruh gong. Mu kata begitu sendiri kalau malam dia tak asing, memikir lebih daripada apa yang dia tahu. Dia tahu lagu tu nak semua balatu lah. Orang kau berapa? Orang kau berapa? Kalau kambing tak apa, dia serupa pula beg lagu tu. Kalau orang, dia tak serupa. Ada orang rendah, ada orang tinggi, ada reti lebih daripada siapa-siapa. Dia tak serupa manusia. Wala yazaluna mukhtalifina. Tuan sebut dah. Manusia ni pesen dia sampai bila pun dia akan khilaf. Jadi takut nak khilaf. Terus buka pusat pengajian, takut khilaf. Terus buka. Katuk-katuk semua ngaji sekolah rendah dekat Kelantan tu cukup lah. Buat gapo cerdik-cerdik. Cerdik tak ada beda. Tak ada beda cerdik lagu tu. Kita nak orang cerdik, dia dapat melahirkan fikir dia. Ya orang lain tak pernah fikir, kita boleh fikir. Cuba kita tengok. Imam Ghazali kata hukum Islam, hukum iman 3 je. Hukum iman 3, suka dengan Pak kalau kita kaya hukum iman 3, dia kata pelik. Imam Ghazali berapa puluh tahun, 90 tahun lebih dulu. Dah royak muka. Kita royak hari ni dia makan kata, pelik weh. Kita royak, Imam Ghazali kata, kamu tahu kita royak. Kita tukar royak je. Tak sih muka lagu tu. Universiti apa pula tu? Universiti tidak salah. Mensyarah tu. Jadi syarah gapo situ Tapi itu apa kenyataan dia kita faham. Tak betul ke dak wallahu a'lam. Hak kita faham tu. Dengan dia wayak. Jadi kalau betul begitu, lagu sani lah katanya. Tak ada beda dengan sekolah tinggi-tinggi, tak ada beda. Semuanya kena gaji mahal, tu jelah. Faham universiti boleh gaji mahal. Kita mengaji lah nak gaji tu. Lagu tu jelah. Tapi kalau nak pada fikiran, pendapat, kepahaman, itu tak salah. Bukan minta lama. Jadi gitu. Ini marah kepada khilaf. Macam mana? Marah Tuhan buat gitu. Kalau marah ke khilaf, marah Tuhan buat gitu. Apa Tuhan buat gitu? Ya ke? Mereka juga telah memfardukan kepada mereka ada maksum seperti para nabi. Ini oleh Syiah ni. Mereka tidak mengetahui bahawa yang dihisap kepada mereka hanyalah pada menyampaikan sahaja. Tidak termasuk dalam perkara-perkara umum seperti iman dan hukum Islam. Tak masuk. Tak masuk. Kamu tu lebih royak, tu lebih menyapa. Ya, tu. Ya. Jadi para rasul pun tak lebih daripada menyapa je. Bukan boleh nak paksa orang ikut. Sebab orang ni ikut tak ikut, waktu atas ketetapan. Kalau Tuhan buat daripada azab. Orang ni mukmin, orang ni kafir misal. Orang ni bukan orang buat. Kita tidak buat, orang lain pun tidak buat, ayah kita, tok nyek kita pun tak buat. Orang ni sudah ditetap oleh Allah daripada azab lagi. Cuba kita fikir, kita orang Melayu duduk sini berapa ribu batu jauh daripada Mekah. Dengan Nabi Muhammad berapa ribu tahun. Apa yang kita boleh beriman kepada Allah, boleh beriman kepada Nabi Muhammad. Sedangkan orang kurif sekali dengan zaman Nabi, dia tak boleh beriman. Saudara dia tak beriman kepada Nabi Muhammad.
Kalau kita tengok situ memang satu istimewa dah kita ni. Duduk zaman 1000 tahun selepas daripada Nabi wafat, boleh lagi kita meyakini dan kita beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman dengan Quran. Bukan perkara mudah. Kalau tidak Tuhan tetap gitu tabak, kita tak beriman. Tak beriman kalau tidak Tuhan tetap gitu. Jauh pula duduknya. Bunyi kabar itu gak. Orang yang klik Nabi Muhammad tu dekat Telur tak beriman. Kita beribu-ribu batu ni boleh beriman. Beribu tahun pula lepas pada dia mati, boleh lagi beriman. Banyak terima syukur lah kepada Tuhan. Tuhan beri kita ni kira apa ini. Kalau kita fikir. Contohnya seorang lelaki yang Allah lantik dari dia sebagai amir sebuah negara. Amir pemerintah lah. Pemerintah kecil. Pemerintah dalam sebuah kerajaan ataupun khalifah ke atas pelbagai umat, mereka akan dihisap ni ke hukumnya. Ni khalifah ni ataupun pemerintah ni. Keadilan atau kezaliman. Waktu dia merintah tu, sejauh mana dia buat, menindak ke, kena ke, gapo ke, maka kalau dia adil, maka apa? Ia dinilai. Kezaliman itu yang dinilai. Hal demikian akan menjadikannya satu azab, selamat atau azab. Kalau dia adil, dia selamat. Kalau dia zalim, maka dia diazab. Sebab zalim itu bertentangan dengan kehendak dia dasar. Salah dan puasanya tidak berguna sedikit pun. Kalau dia rajin sembahyang, rajin puasa, rajin beribadat peribadi itu, itu dia tak ada pendek. Sehingga ada hadis-hadis mengatakan tak berguna sikit pun sembahyang, puasa, gapo semua sekali. Yang bergunanya sejauh mana khidmat kita kepada masyarakat. Nanti katakan begitu. Berarti besar lagi. Waktu Zuhur dah masuk, tapi rumah sebelah tu terbakar. Kita wakil rakyat. Nak main Zuhur dulu Mungkin rakyat berapa lagi? Tu cara apa semaya tu? Dia mujah tu sebagai rumah orang ramah tu. Orang ramah. Dia jaga orang ramah. Tiba-tiba tak ambil tahu. Rumah nak terbakar, dia pakai semaya. Artinya tak bertanggungjawab di dalam kawasan yang dia sebagai wakil. Bermakna begitu. Kerana agak kalau barawi berlaku seluruh Malaysia ni, habis jadi pada jarak. Wakil hak sininya, tidak ada lain dah. Jual dengan dua tidak buat ni dah. Perkara ini telah lahir selepas pusingnya Khulafaur Rasyidin, yaitu golongan jahil yang terdiri daripada ahli ibadat, yang mereka telah membuat persamaran memahami arti khalifah, arti pengganti. Jadi orang-orang mereka dia ni orang tidak ahli ilmu. Dia sebagai khalifah. Khalifah ni ganti orang yang mereka tu lah. Tapi dia tidak berilmu. Sebab nak berilmu ni bukan senang. Kalau kita kata misalnya di markah kita ni, dah berapa tahun kita buka markah kita ni, dan semua orang tahu markah kita ni ada tempat belajar. Kalau siapa nak main ngajar pun boleh. Bukan mana kita, jangan ngajar sini. 14 dah. Jadi orang itu makni berapa ekor lagi nak tahu. Berapa ekor boleh kira hak mana? Tak ada. Pasal orang ni semua tak perlu berlaku. Dia tak perlu, dia tidur. Jadi hak mana perlu, mustahak, tu jadi mari. Ada persesuaian dia ada, dia mari. Kalau tak ada persesuaian, tak mari. Kita tidak pasok ke suruh mari. Tak pernah ajak sekali abu, pakat mari, tak. Tak, amat tak ajak. Sebab ajak apa dia menang iklan tu, ni tempat belajar. Kalau dia mau pandang mari, ngajar. Gitu.
Caranya kita buat pertubuhan kerana nak menyenang, nak menyelaras keadaan kita dengan suasana masyarakat. Masyarakat nak pergi. Kerajaan nak pasti daftarkan. Mana-mana nak buat kumpulan, persatuan, kau daftar. Mana kita buat tu atas kandung kerajaan. Kita tidak buat curi haraduk. Mana lagu tu. Jadi sama juga orang main ngajar lagi. Apa dia pun terkesok. Masuk jadi ahli. Jamanya, beza sikit. Hak kita buat ni lah, kalau orang lain mari tu mungkin lagu lain. Hak kita buat ni, kita ambil jalan syaulullah. Sama ada Quran ke, ataupun hadis ke, atau pekot. Tak kira lah. Mana mengikut cara syaulullah. Syaulullah yang betulnya. Orang lain salah. So, tidak. Orang lain pun betul juga. Betul lah kau. Tapi kita kenal kau tu. Ini sebab dia jual kedah lah. Dia jual kedah besi. Dia barang besi tak nak makan tu. Yang nak jual. Ada semua tu jual barang-barang. Nak makan luar tu dia panggil kuih-kuih dia. Dia saja makan boleh. Lepas tu ada juga lagu tu. Jual barang roncik ada juga. Itu atas minat masing-masing lah tu. Tak ada jadi apa. Cuma kitanya, kerana minat kita pun balik tu, kita buat lagu tu je. Jadi kalau orang lain nak tumpang main ngajar sini, bolehlah aku cara dia tak ada bersatu. Tak ada apa-apa. Sebab ada menjemput dah barunya orang majlis agama ngajar di masjid tu. Hari berapa bulan, tak ada 2 bulan, aku boleh kok. Fantastik. Dia tak stay kawan. Orang yang pun tak mari juga. Orang yang pun tak mari. Muka orang ke mana. Dia tak minat belakang hak tu. Tak minat hak ni. Semua dia tak minat. Orang ke mana. Tak ada bagi hak dia. Kalau 9 lembu gula panggil insyaAllah. Tu insyaAllah mungkin. Malah tapi kena panggil. Tak panggil tak panggil. Tapi kalau gula lagu ni memang tak ada orang berminat. Orang tak kenal pun ada. Orang tak kenal pun ada. Tak kisah waktu tu kita tak kisah. Hal ni dia kata golongan jahil yang terdiri daripada ahli ibadat yang mereka telah membuat kesamaran memahami arti khulafa. Golongan jahil beribadat. Tak golongan jahil beribadat ni memang banyaklah. Banyaklah. Beribadat. Tapi apa yang dia buat sebagai ibadat dia pun tak tahu. Dia tak tahu pada ekor. Cuma apa tu lah yang buat ibadat itu. Gitu je lah. Apa benda tak tahu. Sebab itulah kita tengok. Pergilah balasan mana pun. Duk belajar semayang. Jak dia belum ngaji sekolah. Pah ke mati. Ngaji semayang. Gapo kat semayang tu. Kalau begitu lalu. Muka lain tak boleh mengajar dah. Muka dia ada kata. Tak mustahil. Juga itulah. Kalau zaman dulu dia panggil musalli. Musalli itu semayang lah. Semayang. Kepik musalli tinggal berbubuh dia maka dah. Nak ngaji muka lain tak boleh. Jadi belajar tu lama tapi tidak menghilangkan kejahilan. Jadi juga sabun arah juga lah. Sabun arah juga. Sekarang mereka menjadi sunnah dalam syariat. Sekarang mereka menjadikan sunnah dalam syariat dan pokok pangkalnya amalan-amalan sunnah dalam syariat itu. Matlamatnya adalah mewujudkan pembohongan yang telah tersebar di zaman kerajaan Bani Umayyah, yang mana mereka telah menceritakan peristiwa mimpi di zaman Khulafaur Rasyidin
selepas kewafatan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ini pun satu masalah ni. Disebut sini dia kata dia jadikan sunat dalam syariat. Jadi orang ni orang duduk dia sangat sungguh sangat ni. Duduk cakap sunat. Sunat dalam syariat. Tapi walah semaya sunat. Di antara sunat dalam syariat semaya sunat. Kalau pergi hari Jumaat mula-mula pergi naik semaya sunat. Lepas pada orang lepas semaya sunat. Lepas semaya Jumaat semaya sunat. 3 kali sunat. Jadi dia jauh sangat sok sunat. Sedangkan hari aku tepi dia tu, aku tepi rumah dia tak cacat lah tu. Muka tu aku kewajipan dia pula. Kalau kita orang seni, kita orang berpelajaran, kita bertanggungjawab kepada orang aku tepi tu. Bertanggungjawab. Sama kalau kita orang seni misalnya. Orang aku tepi rumah kita tu, kenyai belakang kerja. Boleh ngaji kerja anak dia. Kalau kita ada pelajaran, sumbang ada pelajaran kita pada orang-orang itu semua. Kita berasa waktu tu. Waktu hak wajib tu jauh. Kita tu nak tolong lah. Jadi hak wajib tu pakai tinggal gitu. Jadi harus dikanya kau sunat. Tama-tama mulai jemaah pula. Sujud sejadah. Tak jadah. Jadi benda ni berlaku selepas kewafatan Khalifah Umar bin Khattab. Seorang tokoh melihat Umar Al-Faruq lalu berkata, sekarang Umar telah selesai dari hisab. Apakah dia telah dihisab tentang sembahyangnya yang menjadi fardu yang sama pada setiap orang Islam, sama ada dia khalifah ataupun tidak khalifah, sama itu. Jalannya umur, yang tinggal di rumah semuanya sama. Ada kehilang semua perkara yang telah dilakukan oleh khalifah, termasuk kezaliman yang dilakukan kepada kaum, kepada agama, bahawa beliau telah mengerjakan salah. Bukan tu dia kata tidak sama sekali itu. Bukan waktu tu. Dia khalifah ni bukan dia cakap kesemayan tu je. Banyak perkara. Gila ni kalau kita tengok sebuah kajian, berapa jabatan yang ada dalam sebuah kajian. Jabatan. Jadi dalam satu jabatan tu ada menteri. Kementerian yang tertentu. Jadi dia nak tanya musmayat ke tak? Tanya satu kau tanya mana? Dia sebagai khalifah bukan ada cara semayat tu. Semayat tidak payah dia ada cara beritahu orang nak semayat, tanya semayat dia punya pasal. Kalau dia berasa dia bertanggungjawab, dia berasa dia ni Tuhan jadi, dia berasa dia tiap-tiap hari untuk makan nikmat Tuhan, amat wajarlah dia beribadat kepada Allah walaupun apa cara pun tak ada kisah. Tapi kalau dia tak khabar, royak suruh gapo dengan dia. Tak endo. Dia sedar baru dia endo. Dia tak sedar. Tak ada apa. Kalau dia bahasa aku makan ni, aku tidur, aku cari. Ini bahasa dia dah tu, dia tak berasa Tuhan. Dia tak berasa Tuhan. Syukur juga boleh anak 3 orang cukup lah. Sebab kita nak menyusah cari makan ke sini, dia kata jamu anak lama-lama. Ikhtiar lah. Dia berasa dia jamu anak dia berasa. Anak selesai semua di sekolah ke kawan semua tu berasa dia lah tu. Dia berasa. Sedang itu saya kata nahnu narzuqukum wa iyyahum. Mumpung aku beri anak-anak semua tu pun aku juga. Jadi orang yang berasa wujud tangguh anak tu pun Tuhan kata dia beri makan. Dia beri. Anak pun dia juga. Pakai pun kita. Kita gapo?
Duk kerja bapak-bapak tunggil tu. Kerja bapak tunggil bukan Tuhan tak uji saja. Saja. Ya, kita bila kerja boleh 20 riyal ada. Hari 20 riyal, 20 riyal. Bolehlah boleh jadi hari. Siapa dah hari satu hari tak beri, dia cabut. Fikir kita curi, dorang jatuh tengah jalan. Dari sari rumah dah kerja tak boleh, sesiabu. Baru berasa waktu hari kita. Jadi belum pada tu bahasa kita nelan, kita cari. Belum pada tu kita bahasa kita cari, nelan kita ni. Tapi bila kita dah buat lelah, jelai ada sari rumah, tiba-tiba saja tak ada siabu. Tika tu gambar, rupa itu di sini. Saja. Kalau Tuhan beri lah piti tak ilah juga, balik rumah nak makan tak boleh. Siapa boleh? Kita nak makan tak boleh. Bagi ada. Nak makan tak boleh. Dia tu tak keliru, ni tak keliru, ni tak kena, tak belaga. Tak makan nasi sari rumah. Ini. Baru. Nasi ada? Mulut ada? Oh tak makan. Kalau kita kira dia. Tapi dah Tuhan tak sibuk, tak boleh makan lah pasal dia ada itu. Kita nampak lah buat Tuhan. Jadi tiga-tiga kita nampak Tuhan, tiga-tiga kita tak nampak Tuhan. Sebab muka Tuhan ni muka tak nampak, ini jadi masalahnya. Nak ni jadi masalahnya. Adakah hilang semua perkara yang telah dilakukan oleh khalifah, termasuk kezaliman yang dilakukan kepada kaum, bahawa beliau telah mengerjakan salah. Jadi bila dia semayang oleh kesalahan-kesalahan lain itu saja berlaku. Dia tak mikir. Bukan balas tu, dia bertanggungjawab semua. Sedangkan dalam hadis Nabi katakan, tiap-tiap orang tu bertanggungjawab berlaku kepada keluarga dia. Jadi kalau kita kemampuan boleh keluarga je, maka kita bertanggungjawab atas keluarga. Jadi kalau kemampuan kita lebih, maka lebih itu termasuk dalam tanggungjawab kita. Demikianlah ahli ilmu, di mana mereka tidak menyampaikan ilmunya ke tahap sampai hujung. Ini hobi orang ada ilmu. Kita ada ilmu, cari ilmu. Bila cari ilmu, tidak ada usaha kita nak tolong menyampaikan orang. Ini satu tanggapan ni, hak ni yang Imam Ghazali kata ni. Orang belajar, ada ilmu, dia tak khabar dia ada ilmu. Dia tak tahu dia ada ilmu. Jadi orang jenis tak khabar gitu, kalau orang tahu dia ada ilmu, kena pergi cocok dia. Kena pergi jolok dia, kena pergi raih dia, biar jatuh ilmu. Kalau tidak, situ, pergi ketah gitu. Itu, tanggungjawab tu baliknya. Balik orang tahu, dia ada ilmu. Kena pergi cari. Sebagaimana kita tahu juga, orang tu banyak padi. Taruh dia tak makan-makan. Jadi kita kena pergi lah usaha. Beda waktu duit padi dia, kita beli kau, kita gapo kau. Mana? Kena ada usaha dari satu pihak lain. Apa tu pula kalau dia tu ada ilmu, dan dia sedar dia ada ilmu, dia memang bertanggungjawab ini sendiri. Dia akan berusaha menyapa ilmu kau. Walau tak suruh. Ini dia akan buat. Dia itu kesedaran. Sebab Nabi-Nabi semua tu mari mengaku Nabi, tak ada siapa duk suruh dia. Tak ada siapa duk suruh agama. Kemudian mari dedah masyarakat dan dia royak kepada masyarakat di mana dia ni putusan Allah. Pada royak lah. Berapa harus kita buat, berapa tak boleh kita buat. Berapa hak kena, berapa tu tak kena. Jadi orang tu semua tidak dilatih tu rasul-rasul tu. Tak ada orang latih. Dengan sendirinya dia berlaku. Pasal apa? Kesedaran yang hakiki. Dia ada pada diri dia. Selalu tinggi kesedaran. Maka usaha dia pun ada ke arah. Jadi ahli ilmu, dia kena menyapa ilmu dia kepada agama ke tahap yang sampai hujung. Dengan arti orang terti. Kena orang begitu. Mereka disamakan seperti syaitan-syaitan dan dajjal-dajjal.
Kalau dia ahli ilmu, dia senyap je. Sumpah saya tadi dia mau kata tu. Ya ada tu. Apa artinya semua ini? Mereka salat, bersalat, tetapi terbatallah semua kewajipan mereka. Semayang rajin, tapi dengan orang ramai tak ada. Kira cakap berkira dengan orang susah. Tetapi para imam, Rasul dan Siddiqi, mereka adalah maksum. Maksum. Mereka tidak cuai. Imam, Rasul dan Siddiqi. Jadi imam ni kadang-kadang dia terpupu pada satu orang. Imam pun dia, Nabi pun dia, Rasul pun dia, mana ada pada dia berlaku. Ada satu orang tu dia Siddiq pun dia tidak Rasul. Ada orang tu imam je. Dengan sebab tu imam-imam ni, mana pemerintah-pemerintah ni oleh kerana kejahilan dan tidak faham dia dalam bahagian agama, dia ambil ahli agama tepi dia. Bila hal-hal ke agama dia paling kawan ni. Bila hal-hal tadbir ekonomi paling kawan ni. Tapi dia jadi pemerintah. Itu imam. Jadi orang ni maksum ni. Maksum bukan bermakna tidak buat dosa. Maksum ni makna kalau dia buat dosa, buat kesalahan, dia tidak kekal dengan kesalahan. Secepat mungkin dia akan sedar, dia silap, dia akan baiki. Itu je maksum. Bagaimana kebanyakan kita sebut Nabi ni maksum, tak pernah buat dosa, dosa kecil tak buat, dosa besar tak buat, tak betul. Tak betul tu.